Okay, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz bin Zahari, nombor metrik 2017. Saya akan menerangkan tentang pengenalan COVID-19 ni. Okay, seluruh dunia ni telah disarungkan dalam ketakutan daripada wabak coronavirus ini yang berasal dari Wuhan, China. Pertama kali rakyat Malaysia bertembung dengan berita ini sebagai virus misteri yang merebak dalam negara China sendiri. Sekarang wabak ini telah hilang kawalan dan mulai merebak ke hampir 27 negara, dan sekarang ni hampir ke seluruh negara. Orang yang dijangkiti telah melebihi 40,000 kes bagi kes yang pertama, dan untuk waktu sekarang hampir 100,000 kes dan 500,000 kes ke atas. Bagi setengah orang, coronavirus mungkin merupakan jenis virus yang baru, tetapi ia telah wujud sejak lama lagi. Dan di Malaysia, kes terdapat 4,200 kes, dan yang telah sembuh hampir 1,600, dan kematian 67 hanya di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syahid dari DKM MBA dan saya ingin menjelaskan tentang wabak coronavirus ataupun COVID-19. Okey, wabak ini pada mulanya dikesan di pertengahan Disember 2019 di tempat bandaraya Wuhan. Sehingga 20 Mac, lebih daripada 246,000 kes COVID telah dilaporkan. Dan wabak ini telah diktiraf sebagai pandemik oleh WHO pada 11 Mac 2020. Di Wuhan pada Disember 2019, satu kumpulan kes pertama yang menunjukkan tanda-tanda pneumonia atas sebab yang tidak diketahui dikaitkan dengan pasar borong yang menjual haiwan dan makanan laut, serta mempunyai 1,000 gerai yang menjual ayam, daging, telur, ular berbisa dan banyak lagi. Hipotesis segera yang boleh dibuat adalah bahawa ini adalah coronavirus baru dari sumber haiwan. Coronavirus terutamanya menular di kalangan haiwan tetapi telah diketahui berkembang dan menjangkiti manusia. Itu saja. Assalamualaikum, saya Muhammad Ashraf bin Nefi, Metrik FD 2018. Semua orang tahu tentang negara kita telah dilanda virus COVID-19. Di sini saya ingin membentangkan 3 manfaat yang boleh kita lakukan semasa kita duduk rumah bersama keluarga. Okey, yang pertama ialah kita luangkan masa bersama keluarga. Contohnya, kita dapat mengeratkan silaturahim. Kedua, kita dapat berkongsi cerita bersama keluarga, dan kita boleh menambahkan lagi kasih sayang sama keluarga. Okey. Yang kedua ialah ukhuwah dengan keluarga semakin baik. Contohnya, kita lebih saling maafan, dan kita tidak terlalu sensitif lah dengan keluarga kita. Dan manfaat yang ketiga ialah lakukan aktiviti berfaedah bersama keluarga. Contohnya beriadah ataupun bersukan. Kedua, kita boleh berkebun, contoh berkebun sayur ke rumah. Yang terakhir ialah memperbanyakkan amal ibadah. Contohnya solat 5 waktu bersama keluarga. Hello, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Faiz bin Nur Effendi, bernombor matriks 23 DKM 17F 2019. Hari ini saya akan menerangkan tentang keburukan virus COVID ini. Yang pertama ialah virus COVID ini memberi kesan sampingan yang sangat besar pada manusia yang menghidap penyakit virus ini. Seperti kita dapat lihat, kriteria yang ditunjukkan di televisyen iaitu mangsa akan menghidap penyakit seperti batuk, selsema, demam panas, mempunyai suhu badan hingga 38 darjah Celsius. Dan yang kedua, virus ini juga memberi kesan besar terhadap marketing Malaysia. Virus ini menyebabkan kerajaan terpaksa mengadakan PKP untuk seketika kerana takut akan wabak ini akan tersebar dengan lebih luas apabila manusia berinteraksi antara satu sama lain. Ini menyebabkan ekonomi negara agak terjejas kerana
kurangnya sistem marketing, tidak banyak permis yang dibuka. Dan yang ketiga, apa yang saya dapat kaji ialah kebanyakan jemaah haji tidak dapat pulang ke tanah air, pulang ke Malaysia kerana dikuarantinkan di sana akibat takut membawa wabak ataupun COVID-19 ni ke Malaysia, dan ianya satu perkara yang sangat merumitkan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azwan bin Mahdi dari kelas DKM 5A, nombor metrik 23 DKM 17 F2027. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang pengajaran penting perlu diambil iktibar sepanjang COVID-19 ini. Sebaliknya, apa yang perlu dilakukan ketika ini ialah dengan bermuhasabah diri dan berfikir sejenak apa sebenarnya pengajaran yang boleh diambil daripada penyakit COVID-19 ini. Ramai yang melihat COVID-19 ini sebagai satu malapetaka. Namun jika kita melihat dengan mata hati, ia sebenarnya suatu yang dapat mengubah dunia yang pada ketika ini sedang ternak daripada pelbagai aspek seperti yang dilaporkan. Pengajaran yang pertama adalah kesaksamaan. Wabak COVID-19 ini mengingatkan kita semua sama tanpa mengira budaya, agama, profesion, kekayaan atau reputasi. Ini kerana tak kiralah betapa banyak harta atau tingginya pangkat anda juga akan terdedah kepada penyakit berjangkit sama seperti mereka yang berperdana. Jadi, mungkin satu peringatan bagi kita untuk melayan semua orang dengan sama rata. Okey, pengajaran yang kedua adalah kesihatan tidak ternilai. Ini mungkin merupakan pengajaran yang tidak ternilai dan dipelajari oleh semua orang ketika ini. Wabak penyakit COVID-19 mengingatkan kita kesihatan yang dikurniakan kepada kita dengan percuma ini sangat tidak ternilai harganya. Antara golongan yang lebih cenderung untuk meninggalkan dunia mereka yang mempunyai masalah kesihatan yang sedia ada seperti darah tinggi, penyakit jantung, buah pinggang dan pelbagai lagi penyakit kronik. Mungkin sebelum ini kita tidak begitu mengendah penyakit-penyakit ini kerana walaupun ia berbahaya tetapi masih boleh dikawal. Namun jika mereka ini dijangkiti COVID-19, mungkin untuk berdepan kematian sangat tinggi. Pengajarannya tidak kira sama ada wabak melanda kita atau tidak. Kesihatan kita perlu menjadi perkara utama kerana tanpanya kehidupan kita tiada lagi maknanya. Jika kita perlu mengabaikan kesihatan, penyakit ini akhirnya boleh memerangkap kita semua.